Silakan Yang Berhormat Puan Khairiah. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana telah membuka ruang kepada saya untuk bersama-sama dalam perbahasan bajet 2013 pada kali ini. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada kerajaan Malaysia kerana pertumbuhan ekonomi yang telah dijangkakan, yang telah diunjurkan pada tahun 2012 adalah sebanyak 4.5% hingga 5%. Dan tahniah juga saya ucapkan kepada semua negeri yang telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi ini, dan tidak lain dan tidak bukan kepada kesemua 15 negeri yang berada di bawah kerajaan Malaysia, iaitu termasuk Kelantan, Kedah, Selangor dan juga Pulau Pinang. Dan kita kena ingat perkembangan pertumbuhan ekonomi Malaysia bergantung kepada ke-15 negeri ini. Dan kerajaan negeri Kelantan telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang agak memberangsangkan juga, iaitu kalau dilihat daripada unjuran pada tahun 2011 dan hingga 2015, kerajaan Kelantan telah mengunjurkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 6.9%. Dan kalau kita melihat kepada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010, Selangor dan Pulau Pinang telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada 10.8 dan 10%. Jadi tahniah saya ucapkan kepada kerajaan Malaysia dan semua negeri di bawah kerajaan Malaysia, iaitu kesemua 15 negeri, termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Jelas sikit Tan Sri. Ya, silakan. Saya nak buat pembetulan sikit ya. Malaysia ada 14 negeri bukan 15. Termasuk wilayah Persekutuan Labuan dan juga Putrajaya. Wilayah dalam wilayah persekutuan, so 14. Wilayah kita dalam negara pun 14. Wilayah dipanggil satu kementerian, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tak apa, saya teruskan. Okey. Seterusnya, dan berkenaan dengan kadar pengangguran. Kadar mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran di Malaysia adalah pada 3.3%. Dan alhamdulillah di Kelantan kadar pengangguran adalah sebanyak 2.3% pada tahun 2010. Dan saya kira kadar pengangguran di Kelantan masih lagi rendah. Seterusnya saya merujuk kepada B41 Kementerian Pelajaran, iaitu berkenaan dengan, saya ingin menyentuh berkenaan dengan keberkesanan pendidikan Islam dalam aliran pendidikan nasional. Kita lihat hari ini umat Islam di Malaysia telah mengalami beberapa hakisan nilai, dan saya ingin melihat daripada sudut satu kajian yang telah dibuat mengatakan umat Islam di Malaysia hari ini hanya 15% hingga 20% sahaja yang menunaikan solat wajib 5 waktu sehari semalam. Itu adalah solat wajib. Dan hari ini juga kita melihat umat Islam di Malaysia ramai yang tidak berkebolehan untuk membaca Quran, sedangkan kedua-dua perkara ini adalah fardu ain, asas bagi pribadi, bagi individu Islam. Dan saya telah dimaklumkan seorang rakan saya mengajar di sekolah di Bentong,
beliau menjadi warden asrama dan didapati majoriti pelajar di bawah jagaannya tingkatan 3, tingkatan 4 tidak boleh membaca Quran, sehingga dia terpaksa membuka kelas qiraati dan mula dengan qiraati 1. Sedangkan bacaan Al-Quran sembahyang adalah asas bagi umat Islam. Jadi saya kira kita perlu melihat semula, memandangkan aliran pendidikan nasional hari ini, saya kira telah gagal melahirkan individu Muslim yang sekurang-kurangnya mampu melaksanakan fardu ain. Perlu dilihat daripada sudut plan pendidikan, plan pembangunan pendidikan yang telah dibuat baru-baru ini. Saya melihat beberapa faktor yang dilihat di dalam plan pendidikan adalah dikatakan pendidikan kita adalah suatu pendidikan yang holistik. Namun, apakah ciri-ciri holistik tersebut? Apa yang dikatakan ciri-ciri holistik adalah antaranya melihat daripada sudut disiplin pelajar. Kenapa tidak dilihat daripada sudut bagi seorang Islam? Holistik dilihat daripada sudut adakah pelajar, adakah anak-anak kita mampu membaca Quran, mampu solat 5 waktu. Bagi seorang Islam, perkara itu adalah asas fardu ain. Sekiranya perkara itu tidak mampu dibuat, ia akan mencerdaskan generasi yang akan datang. Sebab kita tahu dalam Islam telah mengatakan firman Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bila mana seseorang individu Muslim mengerjakan salat, ia akan menghindarkan manusia itu daripada melakukan maksiat. Dan kita lihat hari ini, saya ada berjumpa dengan beberapa orang doktor yang bekerja di dewan-dewan bersalin, di hospital-hospital yang menguruskan kelahiran anak-anak luar nikah, dan telah menemubual ibu yang melahirkan anak-anak luar nikah. Kebanyakan ibu-ibu yang melahirkan anak-anak luar nikah ini tidak solat dan tidak pandai baca Quran. Jadi saya melihat ini adalah satu fenomena yang betul lah firman Allah, sekiranya seseorang itu tidak melakukan solat dengan sempurna. Boleh saya menjelaskan sikit, Tan Sri? Boleh. Ingin tahu daripada Yang Berhormat, adakah perkara yang amat menyedihkan yang Berhormat sampaikan ke dalam Dewan itu juga berlaku di negeri Kelantan? Ya, memang berlaku. Memang berlaku. Di Kelantan juga berlaku. Dan kita kena akui, dalam sistem pendidikan kita hari ini, kita ada pendidikan alternatif yang ditawarkan oleh kerajaan negeri, pendidikan agama, dan di bawah Kementerian Pendidikan pun ada sekolah-sekolah agama. Namun kemasukan enrollment pelajar-pelajar dalam aliran ini hanya 30% daripada jumlah keseluruhan. Kalau kita lihat daripada sudut figure, 800,000 yang terlibat dengan yang mengikuti pengajian dalam pendidikan agama. Dan kita di Kelantan, sama ada sekolah yang ditawarkan oleh kerajaan negeri, sekolah agama negeri, ataupun sekolah-sekolah agama yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, mendapat sambutan yang sangat baik. Tempat yang ditawarkan adalah sikit berbanding dengan permintaan. Jadi saya amat mengalu-alukan Kementerian Pelajaran menambah sekolah-sekolah ini, kerana kita lihat kehendak masyarakat sekarang
berminat dengan aliran sekolah-sekolah agama. Dan kalau kita lihat, saya sendiri menghantar anak saya ke sekolah rendah Islam swasta kerana kurang sekolah tersebut ditawarkan di kementerian. Dan sekolah tersebut walaupun bayarannya mencecah sehingga RM200 sebulan, tidak termasuk yuran kemasukan tahunan, permintaan daripada ibu bapa sangat ramai, termasuk di Lembah Kelang. Kita boleh lihat masyarakat hari ini begitu dahagakan, begitu inginkan pendidikan Islam kerana melihat kepada kemerosotan akhlak, kemerosotan moral yang berlaku pada hari ini. Masyarakat sedar, masyarakat melihat bekal kepada anak-anak sebagai benteng daripada terlibat dengan gejala-gejala sosial yang tidak sihat adalah melalui agama. Saya yakin sekiranya kerajaan memberi lebih ruang kepada ibu bapa dengan menyediakan tempat-tempat sekolah agama, tentu sekali ibu bapa di seluruh Malaysia yang beragama Islam sangat gembira. Seterusnya, saya merujuk juga kepada masih lagi berkenaan dengan sekolah-sekolah agama rakyat dan sekolah-sekolah agama negeri. Kita lihat pelajar-pelajar yang berada dalam aliran ini dipinggirkan dalam aktiviti ko-kurikulum peringkat negeri maupun peringkat pusat di bawah Kementerian Pendidikan. Pelajar-pelajar yang berada dalam aliran pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri diketepikan. Mereka tidak dijemput untuk menyertai program-program ini. Begitu juga dengan guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah agama di negeri-negeri. Mereka juga dipinggirkan, tidak diajak untuk turut serta berada mengikuti kursus-kursus bersama guru-guru lain.